dibandingnya mungkin pada Syam sendiri. Ah. Apakah ianya wajar dilakukan, patut dilakukan, ataupun ianya sebagai suatu, ianya kita lihat sebagai suatu masih lagi bertindak di atas balas dendam lagi? Dia ada 2-3 benda. Satu, kita nampak elemen itu. Macam apa yang Datuk Najib kena daripada awal kita kalah. Lepas tu sekarang pun dia kena lagi. Ada notis ke bankrapan itu. Satu, saya rasa zalim lah benda tu. Dulu mereka kata okey nak bawa kes SRC dengan 1MDB ke mahkamah. Sekarang kita dah bawa kes SRC dan 1MDB ke mahkamah. Dua-dua dah pergi kes itu. Dan apa yang kita nampak sekarang, Datuk Najib pun masa dia sign untuk langkah Sheraton tu, dia tidak minta kes dia digugurkan. Dia nak diteruskan kes dia sebab dia yakin yang dia tidak bersalah. Dan apa yang berlaku kita tengok dalam 2-3 minggu lepas ini, ada banyak dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang menunjukkan yang Datuk Najib tak bersalah. Iaitu ada konspirasi daripada Jolo yang cuba untuk menjatuhkan Datuk Najib. Kita nak dokumen ni datang daripada, kita nak tengok bukti-bukti ini. Dan itu pasal kita minta bukti-bukti yang datang daripada Singapura, bukti-bukti yang datang daripada Amerika ni kita nak masuk ke mahkamah kita. Dan juga ada bukti yang menyatakan bahawa bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti pun mungkin terlibat dalam konspirasi ini. Ada duit 100 berapa juta masuk kepada ahli keluarga dia di Singapura. So ini nampak jelas bahawa ada sesuatu konspirasi untuk menjatuhkan Datuk Najib dan boleh membuktikan yang dia tidak bersalah. So kes pendakwaan kerajaan menjadi semakin lama semakin lemah daripada kes 1MDB dengan SRC itu. So saya rasa, pada hemat saya, sebab itu tiba-tiba dia nampak kerajaan punya kes terhadap Datuk Najib ni semakin lama semakin lemah. Sebab itu tiba-tiba dia bawa pula kes lembaga hasil ini nak bankruptkan Datuk Najib. Sebab kalau kita tengok rating Datuk Najib naik, orang suka dia, mana-mana survey pun nampak dia lah nombor 1. So dan bila nampak macam itu, kita nampaklah ada orang-orang dalam kerajaan mungkin merah mata lah, tak suka. So bila dia tak suka, dia ambil langkah drastik. Ini saya nak komen sikit pasal lembaga hasil ini langsung tak masuk akal. Pertama kali dalam sejarah ada yang benda ni dibawa oleh lembaga hasil untuk suruh orang bayar cukai sebanyak 1.7 bilion. Tycoon yang kaya, antara yang terkaya di dunia di Malaysia pun tidak bayar cukai sampai 1.7 bilion. Tapi Datuk Najib disuruh bayar atas dasar duit 2.6 bilion donation. Yang dulu lembaga hasil sendiri cakap political donation tidak dikenakan cukai. So kenapa sekarang Datuk Najib kena bayar pula daripada 2.6 bilion tu, yang daripada 2.6 bilion tu 600 dipakai untuk dana politik, 2 bilion itu dipulangkan balik. Tapi dia dicukai atas 2.6 bilion tu, itu yang sepatutnya tidak dicukai kerana itu adalah dana politik, sejumlah 1.7 bilion. Ini tak masuk akal. Lepas tu lembaga hasil kata nak rayu boleh tapi bayar dulu. Macam mana kita nak bayar 1.7 bilion? So saya rasa motif mereka adalah memang nak bankruptkan Datuk Najib. So dia nak zalimkan, dia nak anaya, nak bankruptkan supaya bosku tak boleh bertanding, perlu lepaskan jawatan sebagai ahli parlimen dan untuk tutup mulut Datuk Najib lah supaya tak cakap pasal isu-isu semasa, isu rakyat dan sebagainya. So saya nampak ini satu benda yang zalim lah. Zalim lah. So sebab itu apa-apa pun kita kena lawan lah benda ni. Apa pun. Okey, baiklah. Itu pandangan daripada, mungkin agaknya daripada sudut luaran, tapi daripada sudut profesional ni saya rasa Hisham ni ada qualification profesional. Okey. So jadinya apa pandangan daripada sudut qualification, daripada sudut profesionalnya pula berkenaan dengan isu isu mungkin notis penangkapan ni sendiri. Okey, daripada dia ada dua. Satu daripada segi keabsahan ataupun daripada segi basis, justifikasi untuk mereka tuntut benda itu. Okay. Nombor dua daripada segi prosedur. Saya dulu dalam kerajaan, so saya pun banyak deal dengan MOF. Benda ni di bawah Kementerian Kewangan, LHDN di bawah Kementerian Kewangan.
So nombor satu, bila kita nak tuntut cukai, kita kena ada justifikasi. Satu, adakah political donation ini boleh dicukaikan? Jawapannya tidak. So asas untuk mereka tuntut tu pun dah tak betul sebenarnya. So sebab itu dan mereka tuntut, so kita bayar dulu. Bila kita tak bayar, mereka file untuk bankruptcy. Itu lagi satu yang tak betul lah. So nampak sangat dia nak mengenaya. So keseluruhan tu dari segi keadilan kita nampak tak adil, dan kita nampak ada unsur-unsur yang nak menaya orang dan unsur-unsur zalim. Daripada segi prosedur, apa kita boleh buat ialah saya akan lawan benda ni. Saya akan bantu Datuk Najib pun ada lawyer dia akan lawan. So kita kena ikut lunas undang-undang macam mana nak lawan. So nombor satu apa kita boleh buat ialah kita boleh cabar notis bankruptcy itu. Kita cabar notis bankruptcy dan kita kena pergi mahkamah. So kalau mahkamah benar atau tidak. Lepas tu kalau mahkamah benarkan atau tidak benarkan, mereka kena keluarkan satu dokumen yang dipanggil Creditors Petition, CP. CP. So CP ni pun kita boleh cabar. Kita boleh cabar lagi. So kita boleh cabar 2 kali dekat situ. Kalau mahkamah tengok benda ini sebenarnya mengarut, then dia boleh drop. Tapi kalau ada unsur-unsur campur tangan lain, itu saya tak tahulah. Kalau ada unsur-unsur campur tangan lain, mereka saja nak kenakan Datuk Najib, nak bankruptkan dia juga, itu nampak sangatlah mereka desperate lah untuk kenakan. Nampak sangat sampai desperate sangat. Nampak sepatutnya untuk nak meningkatkan seseorang ni langkahnya banyak, pertimbangannya pun banyak. Betul. Lepas tu satu lagi saya nak sebut. Saya rasa lah, saya tahu tentunya ahli-ahli politik kat Malaysia ni ramai dapat donation. Sebenarnya ramai dapat donation. And saya pasti tentu Tan Sri Muhyiddin sendiri pernah dapat donation. Dan Tun Mahathir pun pernah dapat donation. Saya tahu dulu dia dapat donation kuda dan sebagainya. Dan kalau mereka nak cukaikan benda ini, maka lembaga hasil pun kena tuntut pembayaran cukai ke atas donation yang didapat oleh ahli-ahli politik lain, termasuk ahli-ahli politik dalam kerajaan. So kenapa Datuk Najib je kena, kenapa orang lain tak kena? So kalau Datuk Najib seorang kena, orang lain tak kena, maka dekat situ kita nampak ada unsur double standard lah kat situ. Yalah, sebab itu isu nation ni pun saya rasa dia ada satu grade line kat situ. Sebab kadang-kadang kalau tanya dengan saya sini tu, kita mesti pernah bagi duit pada Pak Imam dan dia nak bantu dia punya orang, dia kasnam dia, tapi orang tu tak ada bank account. Dan kita bantu, kita bagi pada Pak Imam ke Pak Bilal ke kan, yang masjid ke kan, untuk bantu pada orang lain. Kan? Dan sepatutnya benda tu kalau katakan dia declare donation saja, sepatutnya perkara tu dari LSDN dah boleh selesaikan secara direct kan. Sebab kita tahu kadang-kadang sebab tak orang lain tak ada kapasiti untuk menerima duit tersebut kan. Orang yang menerima tu tak ada kapasiti untuk menerima duit tersebut daripada sudut penerima. Itu daripada satu sudut. Okey, baiklah kita berkenaan dengan isu tu, saya rasa dah faham dah kan. Kita akan lawan di mahkamah. Kita akan lawan di mahkamah isu ni. Dan kita juga nak tanya lembaga hasil sebab 2 tahun 3 tahun lepas dia orang yang buat kenyataan bahawa political donation ini tidak dicukaikan. Tapi sekarang kenapa dia tuntut? Itu nombor satu lah kita akan tanya. Lembaga hasil ni bawah Menteri Kewangan. Menteri Kewangan di bawah Perdana Menteri. So kita kena lihat lah kalau ada unsur-unsur salah guna kuasa untuk kepentingan politik dekat situ. So itu kita kena apa-apa pun kita akan melalui proses mahkamah. Proses mahkamah lah kan. Okay, baik.